Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam teknik terbang tinggi. Nama saya Dina Binti Selamat dan saya daripada PPSMP Bahasa Melayu 1, Ambilan 2023, keluaran 2028. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang hasil tugasan saya untuk pentaksiran berterusan bagi kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Tajuk pada pembentangan ini ialah berkenaan fungsi, konsep dan manifestasi akal budi bagi sastra Melayu. Dalam video ini akan terbahagi kepada 4 subtopik. Pertama, kita akan membincangkan berkenaan dengan takrif kesusasteraan Melayu. Pada subtopik kedua, kita akan membincangkan berkenaan dengan konsep kesusasteraan Melayu. Topik ketiga iaitu fungsi bagi kesusasteraan Melayu. Dan akhirnya pada subtopik keempat, kita akan membincangkan berkenaan manifestasi akal budi bagi puisi tradisional yang terdiri daripada syair, pantun, seloka dan juga gurindam. Kita akan beralih kepada takrif kesusasteraan Melayu. Umum mengetahui bahawa terdapat banyak sarjana yang telah pun mengupaskan sendiri apa itu erti kesusasteraan ini. Namun demikian, sarjana yang menjadi pilihan saya ialah Hashim Awang yang menyatakan pendapatnya bahawa kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Namun disebabkan pencanggahan daripada pelbagai pendapat sarjana menyebabkan kesusasteraan ini akhirnya diberikan maksudnya dari segi aspek etimologi bahawa kesusasteraan merupakan gabungan daripada bahasa Sanskrit iaitu su bermaksud baik dan berguna dan sastra merupakan karya iaitu buku. Dapatlah dirumuskan bahawa kesusasteraan ini merupakan karya yang cantik, berseni dan berguna untuk diberikan kepada khalayak. Apa itu khalayak? Khalayak itu merupakan pendengar dan penonton bagi sastra yang melibatkan penyampaian melalui lisan, manakala pembaca bagi karya yang melibatkan buku atau penulisan. Seterusnya, kita akan beralih kepada konsep iaitu jenis yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu ini. Pertama ialah prosa. Prosa terbagi kepada dua iaitu prosa moden dan juga prosa tradisional. Prosa tradisional merupakan prosa yang terawal dan terbahagi juga kepada dua iaitu sastra rakyat dan juga sastra istana. Sastra rakyat merupakan sastra yang kebiasaannya disampaikan melalui lisan iaitu daripada penglipulara. Lisannya terdiri daripada tiga iaitu mitos, cerita rakyat dan juga legenda. Kedua ialah sastra istana yang dikarang dalam istana atas arahan daripada raja. Dan contohnya terbagi kepada dua iaitu sastra epik, hikayat hantuar dan sastra panji iaitu hikayat cendawan putih. Manakala prosa moden pula merupakan hasil sastra yang dikenalkan oleh seorang tokoh iaitu Abdul Wahab Munshi. Dan prosa moden ini terbagi kepada tiga juga iaitu cerpen, novel dan juga drama. Pada sudut perspektif yang lain, kita akan beralih kepada puisi tradisional. Apa itu puisi tradisional? Puisi tradisional ini terdiri daripada empat iaitu pantun, syair, seloka dan gurindam. Kebanyakan daripada puisi tradisional ini mempunyai bentuk yang terikat. Misalnya pantun iaitu mempunyai bentuk terikat dari segi rimah, suku kata, baris maupun perkataannya. Dan akhir sekali kita akan beralih kepada puisi moden. Apa itu puisi moden? Puisi moden ialah puisi yang tidak mempunyai bentuk yang terikat dan hanya terdiri daripada sajak sahaja. Seterusnya, kita akan beralih kepada subtopik ketiga dalam video ini iaitu berkenaan fungsi bagi kesusasteraan Melayu. Seperti yang kita tahu, fungsi bagi kesusasteraan Melayu ini terdiri daripada empat iaitu hiburan, pendidikan, dakwah dan juga kritika sosial. Perincian bagi fungsi sastra yang pertama iaitu hiburan yang terdiri daripada empat komponen lagi iaitu lucu, yang dapat membelai emosi pembaca, irama, rentak tersusun dan juga penggunaan kata-kata yang indah.
Seterusnya, kita akan beralih kepada fungsi sastra yang kedua iaitu pendidikan. Pendidikan kebiasaannya melibatkan kepada nilai pengajaran ataupun kesedaran yang dapat disemai dalam diri selepas membaca sesuatu karya ataupun selepas memahami sesuatu puisi. Seterusnya, kita akan beralih kepada fungsi sastra bagi dakwah di mana dakwah ini melibatkan kepada amalan atau aktiviti yang melibatkan keagamaan dalam sesuatu karya. Seterusnya, yang terakhir, fungsi sastra yang keempat iaitu fungsi sastra kritikan sosial. Kritikan sosial ini merupakan pandangan atau latar masyarakat. Dan kritikan sosial itu dapat terjadi sama ada masyarakat itu menunjukkan kelakuan atau latar yang baik maupun tidak. Padi muda, jangan dilurut. Kalau dilurut, pecah batang. Hati muda, jangan diturut. Jika diturut, salah datang. Kini, video kita akan beralih kepada subtopik yang keempat iaitu manifestasi akal budi bagi puisi tradisional. Berdasarkan pantun yang telah saya lagukan tadi, dapat dilihat bahawa ciri-ciri yang terdapat pada rangkap pantun tersebut persis seperti ciri-ciri yang ada pada puisi tradisional, iaitu bentuk yang terikat dari segi rima akhir, bilangan baris dan juga bilangan perkataan. Pada masa yang sama, pantun tersebut juga terdiri daripada 2 baris pembayang dan 2 baris maksud yang saling berkesinambungan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembayang bagi pantun nasihat yang telah saya baca tadi dapat dimasukkan bahawa padi yang muda tidak boleh dilurut atau kata mudahnya ditanggalkan kerana jika kita melurut padi tersebut maka batangnya akan pecah. Dan apabila batang pecah maka padi akan layu, seterusnya menyebabkan buah padi tersebut tidak cukup masak dan tidak boleh berbuah lagi. Natijahnya, hal ini akan mendatangkan kesusahan kepada makanan ruji manusia kerana tidak dapat dibekalkan lagi. Beralih kepada 2 baris maksud tersebut yang bermaksud bahawa orang muda pula janganlah terlalu mengikutkan kata hati kerana ia boleh membawa ke arah kesesatan, iaitu dia boleh menjejaskan kepada keimanan kita. Larangan dalam melurut padi yang muda perlulah disamakan dengan larangan dengan terlalu mengikut kata hati orang muda kerana kedua-duanya akan membawa kepada kebinasaan. Jika ilmu tidak diendah sebab ananda capak permuda, rakyat datang membawa gunda, ananda tercengang, tuduk terngada. Seterusnya ialah manifestasi akal budi bagi syair nasihat karya Pemuja Tamura Al-Muhimah rangkap ke-8. Dalam hal lain, kita dapat lihat bahawa rangkap syair ini mempunyai 4 baris yang membawa kepada makna. Dan pada masa yang sama, rangkap syair ini juga mempunyai bentuk yang terikat dari segi rima, bilangan perkataan dan bilangan baris. Intihannya daripada syair yang saya lagukan tadi, kita dapat jelaskan manifestasi akal budi bagi rangkap syair tersebut bahawa pengarang ingin menjelaskan pada baris pertama dan kedua bahawa terdapat seorang pemimpin yang tidak mempedulikan terhadap kepentingan dalam menuntut ilmu kerana sifatnya yang suka terlalu mengambil mudah terhadap beberapa perkara. Maka, setiap kali rakyat jelata datang untuk mengadu masalah, hal ataupun kemusykilan, pemimpin itulah sebenarnya yang akan mampu tertunduk, tercengang maupun tengadah dan menyebabkan kepercayaan daripada rakyatnya akan mula memudar. Dapat diklasifikasikan atau dapat dirumuskan di sini bahawa pengarang ingin menyampaikan dalam syair tersebut betapa pentingnya dalam menuntut ilmu tersebut dan janganlah kita terlalu mengambil mudah terhadap menuntut ilmu kerana menuntut ilmu ini akan dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan, daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tidak senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situ banyak orang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki, daripada berjalan yang membawa rugi. Di samping itu, video ini akan diteruskan dengan manifestasi akal budi bagi puisi tradisional iaitu gurindam. Kita dapat lihat bahawa gurindam ini juga mempunyai ciri-ciri puisi tradisional iaitu tadi bentuk yang terikat dari segi perkataan, bilangan baris dan juga rima akhir. Dan kita juga dapat lihat bahawa dua baris serta kano dalam gurindam ini terdiri daripada syarat dan juga akibat. Apa yang saya dapat jelaskan daripada manifestasi akal budi bagi gurindam tersebut ialah pengarang ingin menjelaskan kepada pembaca untuk sentiasa menjaga anggota badan yang dikurniakan ilahi. Hal ini demikian kerana kurniaan dan nikmat itulah sebenarnya yang boleh menjadi ujian dalam kehidupan untuk menjerumuskan seseorang itu kepada kemungkarannya. Dan apabila seseorang itu memelihara dan lebih cermat dengan diri dan persekitarannya pula, maka kehidupannya boleh terselamat daripada kesesatan. Misalnya seperti yang kita dapat lihat daripada rangkap pertama gurindam tersebut, bahawa apabila penglihatan seseorang itu dijaga, maka keinginan terhadap perkara yang berlebihan atau negatif akan dapat dihindarkan. Iaitu bermaksud apabila kita memelihara nikmat untuk melihat, kita akan menghindarkan diri daripada kesesatannya. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang kampung tergatai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kadok. Seterusnya, kita akan beralih kepada manifestasi akal budi bagi puisi tradisional yang terakhir iaitu sloka. Kita dapat lihat berdasarkan sloka yang telah saya lagukan tadi iaitu sloka Pak Kadok, bahawa sloka ini merupakan satu-satunya puisi tradisional yang mempunyai bentuk yang tidak terikat. Seterusnya, antara manifestasi akal budi pengarang yang saya dapat hujahkan ialah pengarang ingin menyindir dan memberikan kritikan sosial terhadap masyarakat yang bersikap suka bertindak tanpa menggunakan akal fikiran secara waras. Sikap ini sememangnya perlu ditinggalkan kerana akan menimbulkan kesan iaitu nasib yang malas sesudahnya. Tamsil yang kita dapat lihat iaitu pada baris pertama sloka yang cukup menggambarkan sikap Pak Kadok yang tidak berfikir waras sebelum membuat keputusan dengan mempertaruhkan kampungnya semasa berjudi demi mendapatkan pertukaran dengan ayam raja. Manakala baris seterusnya menunjukkan sifat Pak Kadok yang tidak berfikir dengan waras apabila tamak mencurah nasi yang ada. Seterusnya pula membuat keputusan untuk mudik iaitu menjalankan perahu ke hulu sungai semasa air sedang surut. Namun menghilir pula iaitu menjalankan perahu ke hilir sungai semasa air sedang pasang. Selain itu, pada baris ke-7 pula menunjukkan sifat Pak Kadok yang sanggup membunuh isterinya sebab fi'il palas barang yang terlalu menguasai dirinya menyebabkan dirinya tidak dapat berfikir dengan waras pada waktu itu. Secara tidak langsung, Pak Kadok menanggung kesan iaitu nasib yang malas sedahnya kerana hampir mati kelaparan kerana tidak ada orang yang boleh menjaga makan dan minumnya lagi. Baiklah, kesimpulan di sini saya dapat merumuskan bahawa sastra yang terdiri daripada prosa baik tradisional maupun moden serta puisi tradisional dan moden sememangnya merupakan satu wadah dalam titik tolak pembentukan masyarakat oleh cendekiawan Melayu yang beretika. Spesifiknya, kita dapat lihat dari nilai estetika ataupun keindahan yang terdapat di sebalik sastra, di mana keindahan pembentukan karya sastra yang diselami dengan ayat ataupun perkataan yang tersirat boleh membawa kepada fungsi-fungsi sastra yang dapat disemai dalam diri.